أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن
تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا Sadaqallahul Azim. Wa idza darabtum fil ard, bila kamu bergerak di atas muka bumi ini, maka falaisa alaikum junahun, tidak menjadilah satu dosa pada kamu antaksuru minas salah, untuk kamu memendekkan sembahyang kamu. In khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, itu pun kerana kamu takut kalau sekiranya sembahyang kamu itu diserang oleh orang kafir. Waktu mana kamu nak solat, kamu solat tu tiba-tiba diserang oleh orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang kafir ini dengan kamu adalah menjadi musuh yang paling nyata sampai bila-bila pun pada kamu. Jemaah sekalian, ayat yang kita baca hari ini ayat yang sambungan pada sebelum daripada ini. Bila kita berhijrah di atas muka bumi, kita cerita panjang tentang kita ni. Dalam hidup kita ni, kita diajar supaya kita ni berhijrah. Tak boleh kita hidup dalam keadaan sama saja, tak boleh. Islam suruh kita ni berhijrah. Hijrah ni apa dia? Ada dua. Satu hijrah jasad, satu lagi hijrah perangai. Perangai kita ni pun kena hijrah, tak sesuai dengan diri kita. Hijrah jasad tak berlaku lagi. Bila lepas pada Rasulullah buka kota Mekah, tak ada lagi hijrah jasad. Yang ada hijrah perangai, hijrah tingkah laku. Yang ni ada. Rasulullah sebut la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Tak ada lagi hijrah dengan lepas pada buka kota Mekah. Tapi yang ada ialah hijrah disebut dengan hijrah niat, dan juga hijrah yang disebut tingkah laku kita. Walakin jihadun wa niyyah. Jihad maknanya kesungguhan. Ataupun yang kedua ni niat, maknanya perubahan dalam hidup kita lah.
berubah. Daripada dulu kita tak praktis, sekarang kita dah mula praktis. Itu dipanggil hijrah dalam hidup. Yang ni yang kita diajar. Dulu orang kita ni isap rokok, sekarang berhenti isap rokok. Maknanya hijrah tu dalam hidup. Dulu kita ni payah nak dengar kuliah. Dulu petang-petang macam ni duduk depan TV tengok cerita Hindustan, senang kita. Tapi sekarang tak, kita buat perubahan dalam hidup. Apa dia? Kita pergi dengar, belajar, menadah telinga, mendengar. Ni dipanggil hijrah dalam hidup. Hijrah ni disuruh dalam agama. Dulu kita payah baca Quran, sekarang kita kena rajin sikit baca Quran. Lagi kita berusia hidup kita, lagi kita baca Quran, lagi baca Quran. Bila orang tanya kenapa baca Quran, kerana nak mati, kerana kita nak mati tersebut. Orang bahasa yang mudah, ringkas kita jawab. Kalau orang kata oh cabun yang mulut, cakap ni tak ada pernah ikhtiar langsung orang sebut. Kalau sebut mati sungguh. Kita kata kalau tak sebut pun mati juga kita sebut. Kalau sebut mati juga kita ni. Jadi lebih baik kita sebut dengan tujuan nak bersiap. Kan ada juga orang yang bila dia cakap begitu tu tersentak. Kita cakap begitu kan kita sentak. Orang-orang Melaka misal contohnya. Orang Melaka kan anda sebut minggu yang sudah. Orang Melaka dia cakap dengan kita kasar-kasar bunyi, tapi lembut je. Lahabau kau dia tanya. Lahabau kau tu kena lahabau sekali lepeh terus kita. Kita yang tak biasa, tapi orang yang biasa je dia. Hidup lagi engkau dia tanya. Hidup lagi engkau. Allah kita. Kalau orang yang tak biasa, dia akan kata Allah dia ni cakap kasarnya, tapi tak dengan dia tu lembut. Kita kalau kita perhati orang yang kadang-kadang orang tengah ni mampu kata. Mampu ni biasa je pada diri dia. Pada setengah-setengah di kalangan kita. Ataupun orang Kedah kan. Sama juga kadang-kadang mampu dia. Mampu memanjang dia. Lapar nak mampu dia. Lapar tu nak mampu terus dia. Padahal tak mampu-mampu pun. Tapi nak sebutnya cara lembut bahasa. Kita pun sama juga. Bila orang tanya, kenapa baca Quran? Nak mati ya kita jawab. Kerana nak mati kita baca Quran. Kenapa kita baca Quran? Kalau nak mati, jawabnya kerana kita perlu pada Quran bila kita sudah mati nanti. Ni gambaran pada diri kita ni. Jadi Allah ajar pada kita ni berhijrah. Hidup ni jangan berhenti daripada hijrah. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan kita tak berhijrah, kita akan menyesal. Al-Fatul kita sebut wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Tu cerita ayat yang kita tentang hijrah. Hari ini sambung ayat pada kita ni wa idza darabtum fil ard. Bila kamu bergerak di atas muka bumi. Maksudnya kamu jalan di atas muka bumi ni. Falaisa alaikum junahun an taksuru minas salah. Tak menjadi beban pada kamu, tak jadi dosa untuk kamu nak meringkaskan sembahyang kamu. Lalu ulama tanya, sembahyang apa yang boleh ringkas ni ustaz? Yang disebut dengan sembahyang zuhur, kemudian sembahyang asar, kemudian sembahyang isya. Sembahyang 4 rakaat boleh qasar. Selain daripada 4 rakaat, jangan nak pandai-pandai qasar. Jangan kita nak pandai-pandai untuk kita pendekkan dia. Pendekkan daripada 4 rakaat. Kenapa kena pendek ni? Jawabnya kerana ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kerana takutnya kamu difitnah ataupun dibunuh oleh orang kafir. Semayang kita pun dalam keadaan pendek dia, tak panjang. Ni tujuan asalnya. Dalam mazhab Syafi'i kita, dia sebut kalau kita berjalan lebih pada kadar 2 marhalah, bolehlah kita qasar, jamak dan qasar. Dalam mazhab Hanafi, tak silap ingatan nana ni, Hanafi dia kata tak boleh nak jamak. Jamak tak boleh, qasar boleh, qasar. Tu mazhab Hanafi. Ada juga mazhab demikian. Tapi kita ambil mazhab Syafi'i kita ni, berjalan lebih pada kadar 2 marhalah, boleh terus qasar. Boleh terus qasar. Kita daripada sini sampai pada lebih kurang 2 marhalah ni 90. Sekarang katanya 80 km. Lebih kurang 82 km, 83 km, bolehlah kita jamak. Jamak dan qasar. Daripada USJ ni, Subanjaya ni, sampai kepada Seremban, Senawang sampai dah. Lebih kurang lah kita sebut. Tak sampai lagi. Sampai kalau kita sebut Batang Kali lah tenang gitu. Daripada sini sampai Batang Kali lebih kurang 100 km lah kita ni. Ni kita boleh jamak. Daripada sini sampai pada Sungai Besar. Sungai Besar maknanya boleh dah jamak. Ataupun daripada Subanjaya sampai ke sebelah pantai timur tu sampai ke Bentung misal contoh. Boleh dah jamak. Boleh dah pada kita untuk kita nak jamak serta qasar.
Itu perjalanan yang kita kena faham pada detik ini. Kenapa kita jamak dan qasar ni? Ayaftinakumul ladina kafaru, kerana kamu terdedah untuk dibunuh. Senang sangat. Kalau kamu sembahyang panjang je, nanti orang datang tikam kamu tengah kamu salat. Jadi demikian sama. Tak boleh jamak, tak boleh qasar bila kita nak pergi tempat maksiat je, tak boleh. Orang tanya nak ke mana ni, kemah-kemah ni, siap nak qasar jamak sembahyang ni, nak pergi karaoke ke jawab Malaysia. Tak boleh. Jangan buat. Kita ni buat benda demikian yang menyebabkan hilang pahala pada kita. Tak boleh. Inil kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Lalu Allah sebut, orang kafir ni bagi kamu menjadi musuh yang paling nyata sampai bila-bila dalam hidup kamu. Kamu dengan orang kafir, kamu kena ingat, dia ni menjadi musuh sampai bila-bila. Kamu jangan letak orang kafir ni, tak ustaz, ada juga yang baik kita suruh. Ada juga tak. Allah ajar dengan orang kafir kamu kena letak dia ni, kerana kafir dia tu jadi jahat. Dia bukan kerana fikir perangai dia, kerana keyakinan dia tu jadi jahat. Keyakinan dia lawan Allah. Bila lawan Allah, kamu kena ingat jahat terus. Tu caranya. Kerana dia tak percaya pada Allah. Bila tak percaya pada Allah, sama ada dia jumpa dengan kita bagi duit raya tiap-tiap hari ke, misal contoh, walaupun dia ni di sebelah dengan rumah kita bagi beras tiap-tiap hari rumah kita ni, senang nak sebutnya gambaran demikian, tapi oleh kerana kekufuran dia ni, kamu kena anggap dia musuh sampai bila-bila pada kamu. Tu sampai peringkat demikian. Tak ada orang kafir yang kita kena jadi kawan. Maksudnya jadi kawan rapat, tak boleh. Sebagai kenalan boleh dengan orang kafir. Kita boleh duduk dengan dia, boleh duduk berjiran dengan dia, tak ada masalah. Tapi nak jadikan dia di teman rapat kita, kejap-kejap telefon, borak kita dengan dia, malam-malam borak lagi dengan dia, tak boleh lah. Nak pergi ke mana-mana dengan keluarga dia, kita keluarga satu, dia keluarga juga, tak boleh. Kerana apa dia? Ni dah kamu jadi rapat. Dalam Islam ajar orang kafir ni kamu kena anggap dia lakum aduwwan mubina, menjadi pada diri kamu musuh sampai bila-bila. Sampai bila ni? Sampai dia mengucap. Bila dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia adik-beradik kamu. Tukar terus. Kerana apa dia? Kerana orang kafir ni Allah pun dia lawan. Kalau Allah pun dia lawan, dengan kamu pelik apanya? Kalau dia nak buat khianat, senang sangat untuk dia nak buat khianat pada kita. Kita kan orang kafir di tempat kita berhati. Mula-mula tak apalah, baik-baik. Tapi dah lama je, mula lain. Berubah terus perangai. Orang kafir, yang kafir-kafir, cuba tengok kalau dia buka syarikat. Ada dia nak ambil orang Melayu bekerja dengan dia? Tak ada. Kalau ambil pun jadi kuli dia je. Jadi orang Islam kita ni, orang Melayu tu tak apalah. Ambil orang Islam, dia susah terus. Kalau orang Islam kerja dengan dia tak benarkan sembahyang Jumaat, dia tak benarkan tutup aurat, dia tak benar banyak benda yang dia tak benar. Bila dia tak benar tu, jadi susah dalam kerja-kerja agama. Jadi musuh pada diri kamu. Allahu Akbar. Yang orang Islam sendiri yang tak praktis Islam ni pun susah. Kita kerja dengan satu syarikat yang orang Islam yang tak praktis terhadap Islam. Jadi susah dah kita. Ni syarikat orang Islam. Bayangkan syarikat orang bukan Islam yang tak faham terhadap Islam. Lagilah payah. Kalau kita bincang dia tak erti. Nak faham erti berkat ke tak berkat, erti baik ke tak baik, dosa pahala tak ada pada diri dia. Bagi diri dia tak apa, tak ada masalah dalam hidup mereka. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salat. Dan apabila kamu berada tengah-tengah mereka itu, sahabat kamu, lalu kamu hendaklah mendirikan sembahyang bersama dengan mereka. Fa aqamta lahum salat faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Bila kamu duduk sama-sama orang Islam ni, kamu kena dirikan sembahyang berjemaah. Jangan kamu sembahyang seorang-seorang. Kamu kena ajak orang, jom kita buat surau, jom kita sembahyang berjemaah. Kalau kamu duduk dengan orang Islam, bila kamu tinggal dengan orang Islam, keendah dia ni, jangan sampai peringkat kamu sembahyang diri kamu, kemudian dia sembahyang sendiri. Ramai kan orang kita kan duduk satu rumah sembahyang nafsi-nafsi, tapi tak tahannya diri sendiri. Tapi bila makan nampak pula muka ramai-ramai je makan. Masa makan ramai-ramai, masa sembahyang seorang-seorang kat rumah. Pelik sungguh. Patutnya bila kita solat berjemaah lah. Dan walaupun dalam rumah, panggil keluarga kita solat ramai-ramai. Jangan tertinggal daripada solat walaupun seorang, berjemaah. Ni contoh yang mudah. Tapi kita ni
Bila kita ni duduk seorang ataupun kita duduk ramai, bab sembahyang kita tak boleh nak berjemaah. Nak pergi surau tak boleh. Padahal Allah dah bagi dah kelonggaran nikmat pada kita ni banyak. Nak pergi solat ni padahal kita senang je. Bangun kita bangun tu sekarang ni nak jalan 2-3 langkah naik kereta. Kereta pula bawa kita sampai ke masjid. Nak sembahyang di masjid ni senang sangat dalam dunia kita hari ni. Tapi payah juga orang. Kenapa dia payah? Kerana tak ada iman. Bila tak ada iman, tak ada kesungguhan, tak ada kekuatan. Bila kita ada iman, kita ada kekuatan lah. Orang kita ni, bila tak ada iman, tak ada kekuatan langsung. Nak pergi, nak tolak kain selimut. Bila Bilal sebut, as-salatu khairun minan naum, sembahyang lebih baik daripada salat. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Kita tarik kain selimut. Tarik kain selimut, an-naum khairun min salat. Tidur sedap lagi daripada sembahyang. Tambah pula bunyi hujan pula. Hujan turun. Allah sedapnya tidur kat kampung kan. Tidur kat kampung, air itu jatuh tazim. Lepas tu kita tidur dalam kain selimut, sejuk pula. Bunyi pula guru. Memang tak nak pergilah kita ni. Rela tidur dalam kain selimut kita ni. Nak sebut gambaran susahnya kita. Tapi agama suruh, bila kamu duduk dengan orang Islam, faltakum ta'ifat fa'aqamta lahumus salah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Kamu dirikanlah semayang. Waktu mana kamu diri semayang, tiba-tiba waktu tu waktu pegang. Ini ayat nak cerita. Yang solat satu saf semayang, satu saf lagi berdiri kat belakang. Jangan semayang ni, jangan semayang. Tetapi buat apa dia? Falyakhudhu walyakhudhu aslihatahum. Pegang senapang lah, pegang senjata. Satu saf semayang, satu saf yang tak semayang. Duduk kat belakang. Yang duduk kat belakang ni kerja apa dia? Kerja pegang senjata. Pegang senjata. Tengok memandang. Orang yang nak suruh orang ni semayang dahulu. Jaga orang yang semayang. Faiza sajadu falyakunu wara'akum. Bila mereka dah rukuk sujud, dah mereka sujud saf yang pertama sujud, barulah kamu di waktu ini kamu yang angkat takbir. Saf yang kedua tadi angkat takbir. Ini cara solat di kalangan tentera. Bila perang, kamu kena semayang berjemaah lagi. Walaupun tengah perang, kita kata perang ni kan ustaz, mati ni, tak semayang berjemaah lagi. Pegang senjata kamu. Wal ta'ti qa'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Dan kumpulan yang tak solat lagi, maka solatlah bersama kamu. Wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum. Maka bila bangun saja saf yang pertama tadi, masing-masing pegang senjata pula. Saf yang kedua ni pula rukuk dan sujud. Itu cara demikian. Nak suruh solat dalam keadaan pegang. Alladhi, kemudian wa aslihatahu waddal ladzina kafaru law taquluna an aslihatakum wa amtiatikum. Kerana bimbang kalau kamu tengah solat tadi, tiba-tiba musuh ni datang saat mana kamu lupa untuk bersiap siaga dan menyandang senjata kamu. Bimbang. Tengah-tengah kamu solat, waktu tu dah musuh datang serang kamu. Kamu tengah solat, kamu tak pegang senjata. Maknanya bila kamu ada senjata, walaupun kamu tengah solat berjemaah, musuh tengok ada kamu sempat serang. Kamu boleh serang dia tengah-tengah kamu sembahyang di sini. Wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Orang kafir itu diingin pada kamu lengah terhadap senjata kamu dan harta benda kamu. Lalu apabila mereka menyerbu kamu dengan sekaligus, bila mereka menyerbu pada kamu sekaligus, pastilah kamu mati. Wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda. Dan tidak ada dosa atas kamu meletakkan senjata-senjata kamu jika kamu mendapati suatu kesusahan kerana hujan, ataupun kerana kamu memang sakit. Kamu tak pergi sembahyang berjemaah ni, kerana apa dia tak pergi sembahyang jemaah? Orang kata hujan lebat. Negara Arab kan kalau hujan lebat, dia hujan tu menakutkan, boleh mati orang. Ni boleh mati orang. Tempat kita ni biasa je hujan. Orang kita pula main air hujan dipanggil. Kalau hujan, main air hujan. Itu waktu mana kecil-kecil dahulu lah. Zaman kita ni tak ada dah. Anak-anak main dekat bawah saluran air tu kan. Dulu kita ketok mandi. Ketok mandi air hujan dipanggil. Pantang hujan. Hari yang pertama, hujan yang pertama tak boleh mandi lagi. Tapi hari yang kedua, yang ketiga, boleh. Ayah kita benarkan untuk kita mandi.
Tu berperang lah. Perang nak suruh naik ke tak nak naik. Nak tunggu sampai hujan reda dipanggil. Baru kita nak naik. Menggigil kita. Tak ada dah zaman kita sekarang. Zaman kita ni kan budak-budak mana ada mandi air hujan lah. Zaman-zaman kita. Kita pula tak bagi. Hujan naik terus. Hujan naik terus. Tak bagi. Kerana boleh jadi udara kita kotor. Kemudian dalam suasana kita tinggal kat bandar pula tak dalam keadaan tak bersih. Banyak sangat asid-asid di kalangan kita. Musuh ni dia akan serang kamu dalam keadaan kamu lengah-lengah. Tapi kalau sekiranya kamu tak nak pergi sembahyang berjamaah, kamu tak nak qasar, kamu nak jamak juga. Bila kamu dimenangkan? Bila kamu dalam keadaan mataran, dalam keadaan hujan lebat. Au kuntum marda an tad'u aslihatakum, ataupun kamu tak pergi sembahyang berjamaah ni kerana kamu terlampau lemah sangat. An tad'u aslihatakum, kamu nak angkat senjata pun tak boleh. Kamu ni tua sangat dah. Yang jadi orang panggil dia, bila orang panggil nama dia jawab, dia panggil. Nak jawab tu, benda dia tanya. Dia tak dengar dah. Maknanya kamu tua sangat dah ni. Kamu tua sangat dah. Kita ni ada sampai tahap demikian ni. Orang datang depan muka kita, tak kecam ke? Kita mandang, tak lah kita suruh. Kan kita ni sepupu. Oh sepupu. Maknanya tua dah kamu ni. Tua dah, tak kenal orang dah dia panggil. Anak mati besok lusa dah tu kita. Maknanya dekat sangat dah saat untuk kita menghadap depan Allah. Kemudian wa khudhu hizrakum, dan ambillah dalam hidup kamu ni, jika kamu dalam keadaan demikian, kamunya di kalangan kamu, hendaklah kamunya ambil peluang ini. Innallaha a'adda lil kafirin azaban muhina. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang kafir itu azab yang amat menghina. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Kalau para hadirin sekalian rajin tengok YouTube kan, tengok perang di Syria sekarang. Perang di Syria ni, dia ada orang-orang soleh sedang berperang. Orang-orang alim, ramai orang alim mati. Di Syria ni, masing-masing pikul. Yang Daesh tu, Daesh lah. Yang geng-geng jahat ni, geng-geng Daesh ni yang dibuat oleh puak-puak Amerika yang taja Daesh. Kemudian dituduh orang Islam. Adalah orang Islam yang bodoh-bodoh sikit, ditawarkan duit yang banyak oleh Amerika. Kamu mewakili suara Islam, kamu nampakkan kamu ni ganas. Dia di Syria ni dia ada dua puak. Satu puak yang betul-betul mempertahankan Islam, yang tahan perang kerana nak jatuhkan Bashar Assad. Satu lagi puak yang datang lepas pada perang di kumpulan utama ni, dia panggil ISIS ataupun Daesh. Ini tempat ni. Daesh inilah yang jahat ni. Yang jahat ni, dia pujuk orang Malaysia, ditarik orang Indonesia, suruh masuk kumpulan dia. Dibayar. Seorang datang saja ke negara dia kata kami akan bayar $100,000 untuk datang perang, untuk menjadi puak-puak mereka. Orang budak-budak kampung pergi. Hanya diberitahu oleh polis ni, oleh Bukit Aman ni, dia kata disediakan tiket, disediakan semua. Jadi dia rela tinggal kampung ni pergi perang. Budak kampung dia tak pernah pun pergi perang ni. Masuk dalam senarai di kalangan orang yang dikendaki. Ni punca apa dia? Dirosakkan masyarakat kita ni. Masuk kumpulan ni yang jadi rosak ni. Tapi kalau masuk kumpulan ni yang tahankan betul-betul kerana Islam dan sebagainya di Syria, yang ni tak datang, orang luar tak datang, orang tempatan saja. Orang ni orang alim, mati ramai di kalangan mereka, ratusan ribu dah yang mati. Di Syria ni ratusan ribu dah yang mati. Yang kumpulan yang betul-betul nak tahankan, nak jatuhkan Bashar Assad. Bashar Assad ni jahat tak jahat dia mengaku dia ni jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, la ilaha illa al-bashar disebut. Tidak ada Tuhan melainkan Bashar disebut. Dia sebut ajar pada rakyat dia. Anda pergi ke Syria dua kali anda pergi. Dalam siri peperangan ni anda masuk di Syria tu. Bila kita pergi tu, anda pergi bawa dengan kumpulan Muslim Care. Pergi bawa bantuan yang disebut dengan ubat-ubatan. Dalam 2 tahun yang pertama perang dahulu. Sekarang dah lebih kurang 6 tahun ke 7 tahun perang ni. Nak bebaskan Syria lawan Bashar Assad. Anda berjumpa dengan orang-orang yang dia cerita betul. Dia kata apa dia? Bila Bashar Assad, tentera dia sebut kamu, tidak ada Tuhan melainkan Bashar.
Rakyat dia tak nak sebut. Tak nak sebut ni, dia ambil pisau, ditoreh dekat ni. Ditoreh dekat gerham. Bila toreh dekat gerham ni, dia cabut kat bawah. Dia cabut gerham ni. Cabut. Tinggal lidah dia. Tinggal lidah. Ni ditunjuklah gambar orang yang ditoreh tersebut. Kemudian tinggal lidah tu, orang tu boleh hidup lagi. Hidup lagi sampai besok hari meninggal dunia. Ada yang dirodok dengan besi. Besi daripada punggung ni. Ada budak muda, handsome budak muda, badan sada lah. Berbadan sada, tapi dirodok dengan besi daripada punggung. Rodok besi panas, rodok tembus kat belakang. Anda berjumpa dengan pemuda tu, dia jadi lumpuh semua hidup dalam hidup. Anda berjumpa dengan pemuda yang ditangkap oleh tentera Bashar. Bila dia suruh paksa-paksa supaya sebut la ilaha illallah Bashar, tak ada Tuhan melainkan Bashar, ditangkap budak muda tu, dia masuk dalam bilik air yang sempit je. Bilik air tu kecil je. Selama lebih kurang 6 tahun dalam bilik air. Di penjara, makan kat situ, minum kat situ, buang air kat bawah. Allah, anda tengok memang dia menangis lah. Dia dipoyakkan kuku ni. Kuku ni diambil dengan plier, kemudian ditarik, diheret dia. Dia tunjuklah hancur lengan-lengan dia. Ini memburuk ni pada jari-jari ni sini. Kenapa? Kejahatan Bashar Assad, tentera Bashar Assad ni sini. Tambah sekarang ni, Bashar Assad pula disokong pula oleh Rusia. Rusia datang. Dulu Iran yang masuk. Iran masuk. Sekarang Iran ramai sangat yang mampus. Orang mampu buat dia lagi. Iran. Yang ada sekarang ni, tentera-tentera jeneral-jeneral dia ni apa ada lagi? Kerana nak mempertahankan Bashar Assad ni. Bashar Assad ni Syiah. Dia Syiah. Manakala yang Soviet pula datang sokong. Kenapa dia nak minyak? Nak pada minyak Syria, nak pada Syria ni, kemudian disalurkan pada yang disebut dengan Rusia. Rusia bekalan senjata perang dengan rakyat-rakyat di sini. Apa yang nak sebutnya, bila mereka ni nak serang ni, yang terbaru mereka bebaskan Halab. Mereka baru bebaskan Halab. Halab ni kawasan cantik, kawasan peranginan. Lawa kawasan nombor 2 lawa. Dalam bumi Syria. Hancur bangunan tu berkecam. Anda tengoklah. Mujahidin ni perang ni bebaskan kawasan Halab. Bila bukan Halab, Ghutah ni kawasan yang besar juga. Bila mereka bebaskan ini, Allah, kita tengok kawasan mayat-mayat ni bergelimpangan. Mayat-mayat ni jadi hancur lebih begitu. Ni nak sebutnya foto dengan hitam legam. Para hadis sekarang boleh tengoklah dalam YouTube. Yang dalam YouTube tu kita tengok tak sampai hati macam-macam gaya keadaan yang berlaku di kalangan mereka semua. Allahu Akbar. Yang terbaru ni Google buang negara Palestin dalam apa ni, map dia tu. Buang. Kenapa dia? Kerana nak sebutnya bagaimana jahatnya mereka terhadap orang Islam. Ni Allah SWT sebut. Mereka ni, innallaha a'adda lil kafirina azaban muhina. Allah sediakan pada orang kafir ni azab yang amat menghinakan dalam hidup. Mayat-mayat mereka terhina, bau busuk ni, Allah sajalah yang tahu. Bila kita tengok keadaan sasana yang dirakam tu kan, ditunjuk dalam YouTube tu, kita tengok, ya Allah, siannya orang Islam di sana. Sampai hati lah kita. Mereka bom hospital, mereka buat macam-macam gaya pengkhianatan, negara tersebut hancur lebur. Lari alim ulama yang baru balik kemarin, Syekh Karim Roj, di antara pemegang sanad Al-Quran yang tertinggi dalam dunia. Dia keturunan Rasulullah yang ke-28. Dia datang ke negara kita. Orang kita tak berapa peduli sangat. Apa datang peduli apa. Selena Gomez, Selena Gomez boleh. Orang kita Selena Gomez boleh tu. Yang Karim Roj, kita tak peduli. Fa iza qadaytumus salat, bila kamu selesai daripada menunaikan sembahyang, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka di waktu tersebut, fa iza qadaytumus salat, bila kamu telah selesaikan salat kamu, ingatlah pada Allah waktu mana kamu dalam keadaan diri. Fazkurullaha qiyaman, hendaklah kamu sentiasa mengingati Allah dalam keadaan kamu diri. Wa qu'udan, dalam keadaan kamu duduk. Wa ala junubikum, dalam keadaan kamu baring. Maksudnya, janganlah lepas pada kamu solat ni, kamu terus tinggal Allah. Jangan.
Lepas solat tu zikir sikit. Mulut kamu tu kalau kamu letih sangat untuk kamu nak zikir, sambil-sambil berjalan tu kamu zikir. Ingat pada Allah. Ingat pada Allah ni sebut subhanallah, 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 subhanallah. Sambil berjalan. Kalau kamu nak cepat juga, kamu nak cepat jalan pun letih juga kalau sebut la ilaha illallah dan sebagainya. Maka kita duduk dan kita duduk. Duduk zikir. Sebut. Rasulullah kata siapa-siapa yang lepas solat, dia sebut subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian dia sempurnakan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cukup 100, Allah kafarahkan segala dosa-dosa dia yang lepas, dan Allah akan bagi kebaikan untuk pahala yang akan datang. Kita duduklah lepas sembahyang, jangan cepat nak tutup kain sembahyang, jangan cepat nak tutup kain sejadah. Tak sempat nak berdoa. Orang kita yang nak berdoa pun malas. Bagi salam tu angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin. Doa paling ringkas dalam dunia ni. Dia buat macam kedai mamak je dia dengan Allah. Jangan. Kita dengan Allah ni lepas solat, angkat dulu tangan. Angkat doa dulu. Zikir dulu pada Allah. Sebut dulu. Dalam hadis kursi sebut, dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah kata, siapa yang lepas solat dia sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibaca ayat kursi, tak ada penghalang pada dia untuk masuk dalam syurga Allah kecuali mati. Mati saja penghalang pada dia. Maknanya kalaulah sekiranya kita ni lepas solat, sebut terus Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal 'aliyyul 'azim. Sebut je yang tu lepas pada sebab kita meninggal dunia. Jalan terus dia masuk dalam syurga Allah SWT. Ini pun janji yang disebut oleh Rasulullah SAW. Tak percaya cuba mati, tak percaya. Ini yang kita kena buat pada diri kita. Lepas sembahyang sebut Allahu la ilaha illa huwal qayyum, matilah ya Allah, matilah. Mati tu kita boleh nampak gambaran pada kita. Ala junubikum. Kalau tak boleh sambil duduk pun tak boleh, baring-baring lah kata Allah. Baring meniara kita. Lepas solat bagi salam tu meniara depan tu imam saja. Nampak malas sangat pada kita. Fa idza tma'nantum fa aqimus salat. Dan kamu ni kemudian apabila kamu telah rasa tenang, aman pada kamu, maka mulakan dirikan sembahyang. Sehingga fa aqimus salat, mulakanlah di hidup kamu ni dalam keadaan sembahyang. Jaga solat dalam diri kamu. Kenapa kena jaga solat? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya orang mukmin, sembahyang bagi orang mukmin ni menjadi satu kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ni kena ingat demikian. Jangan tinggal solat. Kita ni yang belajar ni jangan tinggal solat walaupun satu rakaat. Jangan. Kerana ini memang kewajipan Allah jadikan. Jangan kita beralasan, saya tak solat subuh tadi Ustaz. Kenapa? Saya tidur. Kenapa? Habis tu dah kamu tertidur, kamu tak bangun, kamu bangun tu dah lewat ke? Lewat. Habis tu tak solat? Tak. Jangan. Kita terlewat bangun juga, solat juga. Jangan tak solat dalam hidup kita. Terlewat kita tidur. Kita ni kan kebetulan pula jenis tidur kalau orang tak kejut, lusa pula bangun pagi. Yang jenis payah nak bangun. Kita ni bangun Allah susahnya bangun. Yang tak tahannya, bila bulan Ramadan boleh pula bangun. Bulan Ramadan kan bunyi jam loceng tu bikin bangun terus. Kenapa? Sebab ada jadual makan. Tapi kalau tak makan susah pula nak bangun. Bila kita susah nak bangun ni, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah aku waktu mana subuh kamu ya Allah. Dah ya Allah, tolong bantu aku ya Allah. Biar aku ni rasa hilang mengantuk waktu mana waktu subuh ya Allah. Bangunlah solat 2 rakaat pada diri kita. Orang Malaysia kita ni daripada lebih kurang kita katalah 25 juta. Kita ambillah 18 juta orang Islam di Malaysia kita ni. Kita sebut demikian. Daripada 18 juta ni berapa orang yang solat? Kalau juta solat pun satu rahmat. Yang boleh jaga 5 waktu, ramai tak boleh jaga. Rata-rata di kalangan kita
Mengadu yang hidup di kalangan mereka ada yang tak jaga solat. Tak jaga solat. Bila tak jaga solat, tak berkatlah perjalanan hidup. Kita ni kan, kita jadi heran. Padahal rezeki banyak, tapi tak rasa cukup-cukup dalam hidup. Punca apa dia tak jaga solat? Tak jaga solat. Bila kita tak jaga solat, yang menyebabkan dalam hidup kita, Allah hilangkan keberkatan dalam kehidupan. Hidup tak jadi tenang, tak bahagia dan sebagainya. Orang kita kalut cari harta sampai tak semayang. Cari harta ni sampai tak solat. Tak jaga solat. Zuhur entah ke mana, Jumaat entah ke mana. Nak buat macam mana dalam hidup pada diri kita. Orang-orang kaya-kaya ni jaga solat ke? Ramai tak jaga solat. Kalau mereka jaga solat, ramai dah orang kita ni jadi taat, jadi bagus dan sebagainya. Ini kita tak jaga di kalangan ni. Ayah orang kita nak jaga solat ni, kerana masing-masing nak jaga dunia jauh lebih besar daripada jaga solat dalam hidup. Hanya kan orang datang mengadu cerita macam-macam gaya. Orang kaya-kaya ni kadang-kadang isteri datang mengadu. Semalam ada seorang isteri hamba Allah, dia datang mengadu, Ustaz, dia kata, suami saya tak solat Ustaz. Tak solat, ada begini. Harta banyak dia kata. Ya, kenderaan mewah, hidup mewah, duit ni bukannya juta, bilion. Nak sebut lagi, duit ni bilion, banyaknya duit. Tapi tak solat Ustaz, tak solat. Mengadu tentang tak solat. Hidup dalam keadaan yang demikian. Anak kata, untuk apa? Duit banyak tak solat. Cuba bayang, kita tinggal solat. Bila kita masuk dalam kubur, Allah tanya tentang solat. Bila tanya tentang solat, tak lepas dah kita. Tanya tentang solat ni, tarikh sekian ni. Kamu ada, kamu buat apa kat sini? Kamu buat lakukan bagaimana? Tak boleh jawab. Kerana ramai sangat tinggal solat. Jumaat ramai mana kita tinggal solat. Lepas tu kita nak suruh hidup kita berkat macam mana? Amalan kita baik macam mana? Kerana kerosakan dalam kehidupan. Wala tahinu fi ibtira'il qaum. Lalu katanya Allah, janganlah kamu rasa lemah dalam kamu mengejar musuh-musuh agama itu. Maksudnya kamu nak bertanding dengan, kamu nak challenge dengan orang kafir itu, kamu jangan rasa lemah dalam hidup kamu. Wala tahinu fi ibtira'il qaum. Jangan kamu rasa kamu ni rendah diri bila berhadapan dengan keadaan orang-orang kafir tadi. Orang-orang kafir ni, kamu tengok kan, kita tengok kadang-kadang orang kafir mewah hidup. Orang kafir dalam hidup dia, kita tengok dalam hidup dia, bagaimana dia ni boleh selesa pergi ke sana, pergi sini dan sebagainya. Allah kata balik, wala tahinu fi ibtira'il qaum. Kamu jangan kamu rasa rendah diri kamu dalam berhadapan dengan ujian-ujian hidup kamu. Dalam keadaan yang demikian, jangan kamu rasa lemah dalam mengejar musuh-musuh kamu ini sendiri. Mengejar apa dia? Mengejar dibandingkan dengan kita lah. Kerana apa dia katanya Allah? Kerana in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau sekiranya kamu menderita kesakitan, sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pun. Orang kafir itu pun sama je. Kamu jangan nampak dia ni, kamu ingat dia, kamu ni sakit, maka dia tak sakit. Dia sakit juga. Sama-sama sakit je. Orang kafir, bila kita sakit, adakah dia tak sakit? Dia sakit. Ramai orang kafir yang sakit dalam hidup mereka. Bila kamu pegang dengan mereka, kamu ingat mereka menang? Tak. Waktu mana kamu kalah, kamu ingat kamu kalah? Tak. Kamu rasa kamu kalah, mereka pun rasa mereka kalah. Allah jadikan demikian. Orang yang tak taat pada perintah Allah ni, jangan kamu lemah dengan mereka. Kamu jangan rasa, alah kenapa tudung jadi tak nampak, kita ni tak nampak elegan konon-konon. Kita tak nampak kita ni orang yang dalam keadaan moden. Bila kita mengikut syariat, jangan. Kita kena rasa bila kita ikut syariat, inilah kehebatan kita, inilah maruah kita. Ni kadang-kadang kan kita kan ada orang sama je, hamba Allah semalam dia datang mengadu pada anak Ustaz, dia kata, suami saya dia suruh saya buka kain tudung. Suruh buka kain tudung. Nak ikut saya ke Paris, nak jalan ke Paris, boleh. Tapi sampai di Paris kena buka kain tudung. Saya tak buka Ustaz. Dia marah, dia caci, dia maki saya. Dia kata saya ni babi, dia sebut saya ni macam-macam gaya. Hina saya ni Ustaz, hina sungguh. Sebab saya tak nak buka je kain tudung. Saya tak nak buka kain tudung.
Macam mana Ustaz? Sekarang ni dia sedang cabar saya, kalau betul kamu nak ikut, nak praktis agama dalam hidup kamu, okey, kita bercerai lah, dia suruh. Duit mesti ambil semua. Harta dah ambil dah, nama-nama tukar dah, rumah-rumah tukar, barang kemas pun ambil semua dah. Tak ada apa dah pada diri saya. Saya guna lawyer pun, lawyer saya pun dibayar oleh dia Ustaz. Dia bayar semua. Dia sebut demikian. Habis tu anak kata, habis tu macam mana dia orang ada kenamaan sikit, macam mana? Dia kata, saya tak kisah Ustaz. Bila saya ikut agama ni, saya nak tawakal pada Allah. Saya nak cuba untuk saya betul-betul mentaati perintah Allah. Anak kata bagus. Yang ni betul. Kalau dia cerai, kita tanya. Kalau dia cerai, dia lah. Kalau dia cerai pun saya bersedia dah untuk saya berhadapan dengan saya mentaati perintah Allah daripada saya dalam keadaan itu. Jangan kamu rasa rendah diri. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kamu ni jangan kamu rasa rendah diri. Dalam kamu ni, bila kamu berhadapan dengan ujian ni, Allah dah ajar dah pada kita. Kenapa dia? In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu rasa kamu menderita sakit, dia jauh lagi menderita sakit. Tapi kamu kena ingat, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sama je sakit, dua-dua sakit. Kamu sakit hati, dia pun sakit hati juga. Sama-sama sakit hati. Tapi beza kamu dengan dia apa dia? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Beza kamu dengan mereka ialah kamu mengharapkan keredaan Allah yang dia tidak ada keredaan Allah. Itu benda yang beza kita dengan mereka. Kita dengan orang yang tak belajar kan. Kadang-kadang kita kan, bila orang tanya kita, tu nak ke mana tu? Pukul 3 ni. Kami belajar. Belajar tak payah. Baik kita pergi shopping lah. Saya tengok saya kita pun rasa rendah diri. Jangan kamu rasa rendah diri. Kita kena rasa bangga. Alhamdulillah saya dipilih oleh Allah untuk belajar. Ni cara demikian. Jangan kita rasa sedih dia. Alah, kenapalah orang lain seronok je kat rumah. Tergolek-golek atas katil. Kita sebut demikian. Kita pula kena tahan je. Nak mendengar ni sejam. Mendengar sejam ni lamanya kita rasa demikian. Tak. Bahkan kita rasa alhamdulillah aku diberi peluang oleh Allah untuk kita mentaati perintah Allah. Ini beza. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu bergantung pada Allah, mereka tak tahu nak bergantung dengan siapa. Mereka tak ada bergantungan. Hidup mereka bergantung dengan apa? Bergantung dengan duit, bergantung dengan apa dia, jawatan, bergantung dengan semua ni menjadi sampah-sampah dia dalam hidup. Para hadis kan. Kalau para hadis kan ada harta benda, katakanlah kita ni ada duit 2.6 bilion misalkan. Katakanlah kita ni ada demikian. Duit ni. Satu hari kita ni ada duit, kita bawa duit kita ni nak bagi pada orang, bagi. Orang pun semua tak nak. Ambil lah, simpan lah. Orang tak nak, tak rasa malu kita. Patutnya duit ni patutnya kita bagi orang kan ambil. Tiba-tiba orang kata tak nak. Saya tak nak. Kita kata ni duit zakat saya ni, saya nak bagi. Tak nak lah, saya tak nak. Kita tak buat macam tu. Tak rasa kita hinanya kita ada duit. Hinanya kita ada harta benda. Tiba-tiba orang tak rasa mulia dengan harta benda. Habis tu kita tanya, nak apa? Saya nak kamu baca Quran. Kamu baca Quran. Misal contoh, orang kita tanya, kamu nak apa pada saya? Kamu baca Quran, kami nak dengar. Kita pun rasa, oh yang ni memuliakan kita. Yang ni memuliakan kita. Yang kita kena ajar dalam hidup kita. Anak-anak kita kan, bila dia dah besar, dia rasa dia boleh tengking kita. Tak nak tak payah dah pergi rumah kamu, misal contoh. Tak payah pergi lama-lama dia rasa hina. Dia rasa terhina dengan sendiri. Kenapa dia? Kerana kita bergantung pada Allah. Dia bergantung pada kekuatan yang tersebut, kekuatan yang Allah bagi. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu mengharapkan pada Allah dan mereka tak boleh mengharapkan pada Allah. Ini beza kamu dengan mereka. Wa kana Allahu aliman hakima. Kerana Allah ni maha aliman. Allah ni maha bijaksana, maha mengetahui. Hakima, maha bijaksana dalam setiap urusan yang kita lakukan ini semua. Allah gunakan kalimah aliman. Patutnya Allah guna kalimah aliman. Wa kana Allahu aliman. Terus. Ana sebut banyak kali ni. Kenapa Allah sebut aliman? Kemudian hakima. Jawabnya dalam ni nak gambarkan alimnya Allah segala sudut segi. Itu orang alim kan. Orang panggil, tu orang alim tu, dia alim dalam bab tertentu je.
Dalam bab yang lain dia tak alim. Suruh dia goreng keropok tak reti dah. Nak sebutnya orang alim, suruh dia tak kena gaya hangit keropok-keropok. Tapi dia alim tersendiri. Tapi Allah ni dia tahu sungguh-sungguh segala seni. Segenap segi semua Allah tahu. Ini cara, sebab tu Allah tambah Ya tu menggambarkan untuk segala sesuatu yang meliputi lebih daripada makhluk manusia. Hakim, kita panggil hakim. Yang arif kita sebut, Tuhan yang arif. Kenapa dia? Kerana kamu ni jadi hakim. Tapi hakim dia tidak hakimah. Sebab tu Allah guna hakimah, bijaksananya Allah. Sehingga kan Allah kata ni tak sama bijaksananya kita. Bijaksana kita kan, kalau kita kata kalau bahagi dua maknanya 50-50. Itu penuh keadilan kita sebut ni. Tapi Allah tak. Adilnya Allah untuk bahagian harta pusaka bagi lelaki, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Orang lelaki dapat 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Manakala orang perempuan 1/3. Kenapa Allah buat demikian? Kerana hakimnya Allah, bijaksananya Allah, yang kamu tak tahu benda demikian. Hakim dan bijaksananya Allah dalam bab demikian. Satu Allah bagi pada kita ni banyak ni je rezeki, bagi. Kenapa? Kerana Allah bijaksananya Allah. Allah tahu dah, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Manusia ni kalau aku bagi rezeki pada dia ikut yang dia minta tersebut, melampau terus atas muka bumi. Labaghaw fil ard. Allah tahu dah, kita ni kalau bagi rezeki banyak je, mesti kita ni jadi rosak terus. Macam kita kan, anak biasa sebut, kita nak turun datang dengan kuliah, suami kita tegur. Nak mana tu? Nak pergi ke dengar kuliah. Suami kata, ni ambil duit dalam 20,000 sikit, ambil cash kata suami. Untuk apa kata tu kerja? 20,000 bagi. Jangan balik lagi mana tak habis. Duit ni katanya suami, agak-agak datang kuliah, tak dah. Corner terus pergi, stahil terus tak kena. Berdiri terus kat sana. Nak sebutnya kita tak datang dah. Kenapa? Labarau, kita melampau terus. Takkan kita nak pergi juga. Suami kata dah sana. Masa lebih kurang pukul 4 nanti balik, biar habis duit 20,000 ni. Nak pergi ke mana? Pergi kuliah kena derma. Daripada pergi dengar kuliah kena derma, baik kita pergi beli handbag baru, beli kain tudung baru. Kita sebut demikian. Kita dalam hidup kita, tentu kita kata lebih baik kita habiskan pada demikian. Allah tahu. Bijaksananya Allah turunkan, walakin yunazzalu biqadarin ma yasha. Allah bagi dalam hidup kita ni kadar-kadar tertentu. Anak kita kan, kita kata kenapa anak kita sikit 3 orang, 4 orang. Allah tahu lah. Kalau bagi ramai, lagi teruk lah. Lagi teruk kamu. Kita kata dulu ramai kan, 12 orang, 8 orang tu biasa je zaman dulu. Zaman kita ni, datang zaman kita ni, Allah bagi berapa orang anak? 3 orang. Ramainya. Padahal 3 tu ramai apa? 3 orang. Zaman-zaman dulu sebut 3 ni sikit je. Kenapa sakit ke? Zaman-zaman dahulu. Zaman kita sekarang sebut 3 orang. 3 badan lah 3 orang. Kenapa? Kursi kereta belakang 3 ni. Tu pun bayi kita sebenarnya. Nak sebut gambaran dalam hidup kita ni, Allah tahu dah. Walakin yunazzalu biqadarin ma yasha. Bijaksananya Allah dalam mengatur urusan dalam hidup manusia. Wallahu a'lam. Kita sambung pada minggu yang akan datang dalam ayat ini. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.